السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata billahil aliyyil azim. Rabbana yassir wala tu'assir. Rabbana tatmim bil khair ya karim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abada abidin wa dahrad dahirin. Macam biasalah kita mulai dulu sebelum kuliah. Kita sama-sama jalan nasrah seorang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Syekhul Musanniful Alim Allamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ulumina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimni rushdi wa ayasni min syarri nafsi ilahi aqlim bi rusdi sauti wa nafati hatta annahu min sidrati
qalbi wa kan khasyial qalbi. Hari ini kita baca Khulasah Duratul Aqaid. Khulasah Duratul Aqaid. Siapa ini? Buka surah 5. Baris yang keempat. Buka surah 5 baris yang keempat. 1, 2, 3. Ujung sekali bermula. Bermula tempat khilaf di antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Itu kita mula. Bermula tempat khilaf di antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah segala perbuatan yang bangsa sengaja, dan berdalilah mereka itu dengan beberapa ayat yang dibangsa padanya akan segala perbuatan kepada hamba. Itulah bermula kali itu dia ada dan bermula. Inilah ala sawabnya kita tulis dan bermula. Selalunya di mubtada. Kalau sebut bermula jadi mubtada. Bagi jumlatul musta'nafah, jumlah yang dimula. Maksudnya dia buat jumlah yang baru. Dia panggil al-jumlatul musta'nafah, jumlah yang dimula baru. Tapi di sini jumlah ismiyah, jumlah mubtada dan khabar. Mubtada isi yang marfu', khabar isi marfu' juga. Mubtada isi marfu', isi yang dirafu', tak kira lah dengan baris kan, dengan huruf kan. Dia tengok keadaan kalimah tu lah. Kalimah isi mufrad rafu' dengan dhammah, tasniyah apa dengan alif kan, dengan waw kan. Itu cara ilmu nahwu lah. Itu jaga. Mana dia khabar dia? Ialah segala perbuatan. Walaupun kita jauhi, tapi maknahu tak tinggal. Mesti bicara nahwu baru kalam tu sempurna. Dan bagi kita yang mendengar ibarat tuturan, kita yang ada nahwu ni mudah faham. Itu yang waktu orang lagi. Itu sunnah kita cara lama orang bagi. Sunnah kita lama, kita turas. Kita turas mesti kembali kita mengaji. Barulah boleh kuat iman, kuat Islam, dan sah ibadah kita. Kita turas lah. Tapi kita kena ngaji dulu, boleh baca. Kita berburu dulu sehingga kita faham. Kita mengajar pula. Jangan tak mengajar. Lama-lama pelan-pelan. Kau boleh tu. Boleh. Kita boleh.
Kita boleh bahas sebuah kitab, kita baca. Kalau mau cakap, dia bermula tempat khilaf. Tempat khilaf ni maksudnya tempat percengah-percenggahan pendapat. Itu maknanya khilaf. Khilaf maknanya percenggahan pendapat. Pendapat tak sama. Tempat berlain itu maknanya dia bersalahan pendapat. Pendapat tak sama, itu makna khilaf. Di antara Mu'tazilah, khilaf ni ada ketikanya bagus, ada ketika tak bagus. Ada ketikanya baik, ada ketikanya tak baik. Tengok keadaan khilaf. Ni khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah ni. Khilaf Mu'tazilah Ahli Sunnah ni, khilaf Mu'tazilah tak baik lah. Khilaf Mu'tazilah antara Ahli Sunnah. Kerana Sunnah ni di segi pendapat dia, di segi pegangan dia memang tepat. Mu'tazilah ni dia tahu apa memang tak tepat di segi pendapat dan juga di segi akidah, pegangan hati. Itu dia bermula tempat khilaf. Khilaf tu begitu. Khilaf maksudnya percanggahan pendapat. Di segi pendapat tak sama, di segi pegangan pun tak sama. Di antara Mu'tazilah, di antara maksudnya sabit. Sabit di antara Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni mazhab. Mu'tazilah mazhab keputusan. Puak Mu'tazilah. Tapi selalunya ada lagi satu. Wa Mu'tazilah Qadariyah. Dia tambah lagi. Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah tu puak yang tergelincir daripada Ahli Sunnah wa tergelincir. Asal mulanya tergelincir daripada majlis Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu bawa pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ni dia tak boleh terima apa yang dibawa datang oleh Syekh Hasan Basri itu. Akhirnya dihalau keluar daripada majlis Syekh Hasan Basri. Maka di situlah lahirnya mazhab Mu'tazilah yang wujud hingga sampai sekarang masih lagi ada. Kalau kita ambil kira, memang ada lagi pahaman Mu'tazilah tu. Qadariyah ni maksudnya yang bangsa kudrat. Yang bangsa kudrat, iaitu kudrat di sini iaitulah sifat berkuasa yang ada pada hamba, boleh memberi bekas, boleh mengadakan, meniadakan dengan sifat berkuasa, dengan raih tenaga tu, daripada kurniaan Allah Ta'ala bagi. Tuhan dia tak beri bekas lah dengan perbuatan dia. Yang bekas tu tenaga yang ada pada diri seorang hamba beri bekas. Tapi daripada asal mari daripada Allah Ta'ala juga kudrat tu. Itu panggil Mu'tazilah Qadariyah. Pandai dia, cerdik dia, rajin dia, semua dia belaka, dulu dia belaka. Tinggal Tuhan yang mengada, menjadi, memperbuat, tak ada lah, semua dia. Itu pahaman mazhab Mu'tazilah Qadariyah. Jadi kita tak boleh lah ambil buat etika, buat pegangan pahaman tu. Baik-baik tu kita kenal. Bila kita kenal siapa dia, pahaman Mu'tazilah Qadariyah, maka masa tu kita tolak
kita buang ke tepi, kita ambil pahaman tu jadi pegangan etikok kita. Dia ahli sunnah. Ahli ini maksudnya mazhab ahli sunnah, mazhab keputusan ahli golongan sunnah. Ikut Nabi, ikut akidah ke amalan ke semua hak Nabi belaka. Wal jamaah, dan ikut jamaah sahabat Nabi, ikut sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain. Itu jamaah. Dia nak dapat tu lah. Pakai berebut, pakai nak ahli sunnah belaka, benar molek. Tapi dia yang tak moleknya, pegangan tak bagus. Ditempel nama ahli sunnah bagus, tapi isi di dalam tak bagus. Kalau lain daripada ahli sunnah yang sebenar, itu ambil dia juga. Ialah itu khabar, ialah segala perbuatan yang bangsa sengaja. Yang bangsa sengaja ni maksudnya dalam kitab Al-Quran lama ni dia kata condong hati. Yang bahasa sengaja dia bahasa condong hati, yang mau hati, tergerak hati kita timbul mau. Itu apa ni? Ikhtiar dalam bahasa Arab. Hati kita tergerak timbul mau, nak buat nak buat ni, nak tinggal ni. Itu dalam hati dulu lah. Bila tergerak dalam hati, barulah timbul mari usaha anggota. Selalunya gitulah. Usaha ni payah terjadi kalau tidak ada mau hati. Kalau ada juga pun paksaan. Paksaan daripada orang lain, paksa, dia punya paksa, dia nak lawan tak berani, maka dia usaha juga. Tapi luar daripada kemahuan dia. Itu kadang-kadang kalau maksiat tak ditulis lah. Kalau hati dia tak mau, dia paksa. Hati dia tak mau, dia usaha buat juga, tak tulislah kesalahan. Kalau dipaksa kebajikan, maka dia usaha kebajikan. Kalau dia tak mau, tak jadi juga. Kalau kebajikan kita maulah, dia apa orang paksa, lepas tu kita mau sama, usaha, lepas tu ikhlas, duk paksa mengaji apa ke semua tu kadang-kadang kena paksa. Bagi hak baru mengaji juga tahu halal mana ni, kena paksa oleh guru dia, maka dia buat. Tapi kena ada mau sama, boleh pahala. Tu dia. Itu sengaja dan berdalilah. Dalil ini maksudnya ada bahan bukti. Ada bahan bukti. Mereka itu siapa dia? Iaitulah puak Mu'tazilah, Qadariyah, dengan beberapa ayat. Mana ayat Al-Quran. Jadi dia nakal, dia ambil ayat Quran juga. Jangan main buat ni. Kita ulang kemarah, dia baca ayat Quran, dengung. Itu pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, berdalil. Yang dibangsakan padanya pada beberapa ayat Al-Quran, itulah domain beliau dari situ. Padanya pada beberapa ayat. Ayat tu bukan itu ayat. Kita bubuh sikit apa ni bagi atas tu. Ayat. Dia kira lafaz mufrad tu. Ayatun lafaz mufrad. Ayatan tu tasniah. Ayatun tu jamak. Kita buat sikit, buat garis panjang sikit atas tu. Takut dia baca itu tak kena. Dengan berapa ayat. Ayat ni daripada Al-Quran.
yang dibangsakan padanya pada beberapa ayat Al-Quran akan segala perbuatan. Segala ni banyak, segala perbuatan kepada hamba. Dia kata, cuba baca Quran, dah ambil faham Quran. Mu'tazilah kata, bukan bangsa pada hamba, seperti firman-Nya firman Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya firman Allah Ta'ala yang diambil dalil, hujah, bahan bukti oleh mazhab Mu'tazilah. Mana dia ayat dia? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dua ayat baik. Kalau kita tak kemas suruh, takut terikut dia. Habis tu balik kita pun kena hujah-hujah kemas. Menghadapi gulungan ni. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Artinya, maka sesiapa mendengar makna umum. Man syartiyah. Dia ada jawab dia. Jawab dengan apa? Falyu'min. Itu dia. Maka sesiapa yang menghendaki, yang telah menghendaki, iaitu fi'il mudhari'. Takdir huwa dalam syaa, dhamir huwa kembali pada man. Orang panggil dhamir. Dhamir yang apa? Dhamir wa'id muzakkar. Takdir huwa. Itu masa ni bila kita ngaji nahwu sarah, baca ayat Quran, nampak selalu nahwu. Nahwu sarah tak ngaji, tak nampak nahwu yang meliputi ayat Quran tu dengan nahwu, dengan sarah, dengan balaghah. Tapi itu ada orang tak ngaji nahwu sarah, baca ayat Quran di sini, masa gerung, takut kita dengar. Betul ke tak betul dia tafsir tu. Dia kena ngaji nahwu sarah, jangan duk gepuh ikut dah baca ayat Quran dengan hadis Nabi ni. Ngaji nahwu dulu. Ada setengah orang kita nak jadi ustaz cepat sangat. Ngaji 2 tahun 3 tahun. Nak baca tafsir hadis dah. Ini jadi gitu. Ngaji lama lagi. Boleh 20 tahun kah? Baru kemana ngaji sungguh. Ngaji sungguh baru baca tu. Kemai, kejar. Wah keluar dengan nahwu, terus dah. Man jadi apa? Syaa jadi apa? Dari segi nahwu. Fal yu'min. Pasal baca dengan jazam. Jawab dengan fa. Pasal baca dengan jazam tu. Dia tahu siapa orang dia tahu. Itu penting. Ayat Quran satu kalimah pun dia tak tinggal nahwu dan sarah. Tak tinggal. Itu punya pemubalaghahnya Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi. Baca-baca jumpa nahwu. Ini jadi apa? Isim zahir, isim dhamir. Ini isim fa'il, isim maf'ul, ini masdar, juga belakang. Ini isim makan, ini isim zaman, isim alat. Nah, kalau dalam kitab Quran tu lah. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Semua ada. Cakapan ni cakapan apa, cakapan kalah hakikat, ni kalam apa, kalam majaz. Majaz apa, majaz bi isna, ke majaz bi isbat, ke majaz mursal, ke kala isti'arah, tamsiliyah, ke tasriliyah, ke ada belakang. Kena ngaji ilmu bayang pula. Mau ke mana? Maka sesiapa. Ataupun ada juga dijemah dengan barang siapa.
Oh dia juga. Yang kata mereka lain. Mereka isim mausul. Isim man itu isim mausul. Bagi mereka yang berakal itu man. Tu kawakib tu kena ngaji. Tamimah kawakib kena ngaji. Kalau boleh ngaji alfiyah lah, lagi hebat lah ngaji alfiyah. Yasin Fakihin semua kena ngaji. Mula-mula ngaji banyak. Ilmu alat, ilmu nahu. Tok guru tua-tua tengah hari nak jadi baja tanah. Kalau mudah-mudah tak boleh ngaji, siapa nak ganti? Baca kitab turas 60. Sudut kira hal lain semua tolak ke tepi. Akal kita juga fikir banyak hal lain. Fikir ilmu. Ngaji lah. Tak ugi lah. Berarti orang ada ilmu. Semua bawa keuntungan dunia akhirat. Tu orang ada ilmu. Tak ugi. Maka sesiapa yang menghendaki yang telah menghendaki ia itu kembali pada sesiapa itu jadi fa'il bagi syaa dhamir mustatir takdir wa kembali pada man maka jawab bagi man jawab dengan apa maka hendaklah tu lamul amri wa bagi lam yang masuk fal yu'min tu lamul amri amil jazak ya masuk dulu pada fa'il mudhari' itu maka baca dengan jazak dengan suku akhir. Kenapa? Karena dia fa'il mudhari' yang muzakkar yang muzakkar wa'i yang mufrad muzakkar wa'i bukan tasniah bukan jamak sebab tu dia jazak dengan nun. Maka hendaklah beriman dia. Takdir juga dhamir mustaqil tadi wa kembali kepada man sesiapa tu barang siapa. Di segi ayat tu. Maka kata siapa yang nak jadi beriman, jadi beriman. Jadi maksudnya macam hamba itu sendiri yang ikhtiar usaha. Tak bersangkut dengan Tuhan. Sekali macam tu lah zahir ayat. Di segi zahir. Ayat ni nak menceritakan zahir. Kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha. Di situlah dicatatkan kebajikan atau kejahatan daripada ikhtiar dan usaha. Orang yang ikhtiar usaha beriman, dicatat kebajikan lah. Dia kira gitu. Lakum ma kasabtu bagi kamu kesemua apa yang kamu telah usaha pada zahir roti atik tulis tapi hakikat lain hakikat boleh buat kebajikan daripada perbuatan Allah sebab tu bila kita boleh buat kebajikan maka jangan kita lupa syukur pada Allah. Kerana Allah Ta'ala muzahirkan kebajikan yang dia buat tu di atas batang-batang tubuh kita. Syukur pada Allah. Setakat ikhtiar usaha saja, hakikat tak boleh buat ikhtiar usaha kita. Hanya perbuatan Allah yang berbekas. Jadi, hak zahir, kita jalan secara zahir. Hak batin, jalan secara batin. Maka tidak akan bertelikah antara zahir dengan batin. Tengok macam bertelikah, tak bersatu, tak sepakat, artinya sepakat. Yang kita boleh ikhtiar dan usaha tu mari di mana? Timur mau, tepat mau, timur usaha. Walaupun ikhtiar tu dia amrun iktibari, pekerjaan bahasa kira akal, tak dita'alluq oleh sifat berkuasa Allah. Ini amrun iktibari ni. Tapi bekasan untuk ikhtiar Tuhan buat. Kita buat, Tuhan buat qalbun
jismani, qalbu rohani. Hati yang wa panggil qalbu jismani, wa panggil jantung. Qalbu rohani iaitu panggil hati yang bahasa perasaan. Siapa buat? Tuhan buat. Timbul mau tu Tuhan kira hak kita. Tapi mari di mana? Mari pada qalbu rohani. Hak dia buat juga, tak lepas juga. Gitu. Tapi tak usaha, tak ikhtiar, dia kira hak kita sebenarnya. Tulis. Mau ke mana? Mau kebajikan, mau kejahatan. Nak tu, sengaja. Tu dia ambil kira tu. Setiap orang kalah dia ambil kira. Kalau udak-udak dah lagi lah. Dia belum kalah akhir balik lagi. Suruh Nabi apa nama ni tak apalah sampai kalau dah udak pun. Tapi akhir balik belum lagi tak ditulis. Lepas tu usaha tu amr iktibari. Pekerjaan yang bahasa kira hak tu Tuhan tak takluk. Hak usaha tu tapi bekasanlah usaha. Tuhan menjadikan anggota yang 7 oleh kita. Siapa buat? Tuhan buat. Dia pasang pula dengan tenaga. Apa tu bila usaha dia kira hak kita sebab ditulis rokib dan hati. Beri bekas Allah. Nak peganglah tu. Mu'tazilah Qadariyah dah. Bila hamba tu yang boleh ikhtiar usaha, hamba tu menjadi. Hamba tu ikhtiar usaha pada beriman, hamba menjadikan iman. Itu salah Mu'tazilah Qadariyah. Nampak sekali masa betul dia. Bila kira boleh salah pahaman Mu'tazilah Qadariyah. Itu dia. Ini ilmiah ni kena ngaji. Duk ngaji dengan Tok Guru hari ni. Tak ada lain pada Tok Guru boleh kupas. Berkenaan dengan sebenar keimanan Tok Guru boleh kupas. Sebenar keislaman Tok Guru boleh kupas. Lain pada Tok Guru bayar dia. Nak kupas kena tak ngaji. Jadi baca lagu habisnya orang bukan Tok Guru nak kupas. Orang kita tu baca hati-hati kan. Oh dia sedar. Lepas tu panggil bercakap. Kadang-kadang jadi haru biru. Tak kira lah. Dia kena mengaji dulu. Boleh ilmu laduni. Ilmu laduni tu kena tahu lah. Ilmu si Allah Ta'ala tu nak boleh. Bukan boleh Tuhan beri capai ikut dah kalau kita tengok lah. Man amila bima alima warasalahu ilma ma lam ya'lam au kama qala. Nak boleh ilmu di sisi Tuhan, ilmu kasyaf apa semua asrar tu. Dia berkata depa tu boleh ilmu laduni. Tanpa ilmu laduni kena ambil kira molek. Sesiapa yang beramal ia dengan apa yang dia mengetahui. Mengetahui melalui daripada apa mana? Daripada musafahah. Dengar mulut tu duduk ngajar, kita buka kitab ngaji. Muasarah semasa dengan tok guru tu, kita beradak ngaji. Bila faham kita beramal. Betul. Di masa itulah warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Pasti mempersakakan dia oleh Allah, iaitulah akan satu ilmu yang tidak dia mengetahui, iaitulah ilmu laduni, ilmu si Allah Ta'ala. Tuhan buka kasyaf, Tuhan buka kenyataan, nampak segala asrar, dapat segala anwar. Tu. Tapi ada berkaitan dengan dia belajar dulu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan juga ilmu-ilmu ala yang lain, nahwu sarah apa semua ngaji belaka, beramal, barulah Tuhan beri ilmu di sisi dia tu. Bukan boleh cakap sikit juta sikit ngaji dah mana boleh. Kena ngaji dulu. Wah kita hak gutuk apa 40. Yang ustaz mengajar kat masjid sampai kering elio. Sampai habis sorah pun dah tak ngaji. Buka kitab.
kitab Faridah lah, Misbahul Munir lah, Aqidatul Najim, Bab Tauhid, Baqarah lah, Darussami, pakai badat tu paling belakang. Fiqh dengan matla'i lah apa semua Isra Afrah lah Musalli. Pakai dah ngaji bagi kita. Itu lemah orang Melayu kita. Lepas tu kan jadi bola orang sepak sana waris sepak sini. Dah ilmu tak ada orang Melayu kita. Cara akademik pun tak buat kerja mana anak Melayu. Balik dulu ke kampung, kerjaan tak boleh, kerjaan tak boleh, ronsi-ronsi, ambil 2 ketong rebuh. Tu lah. Kena 2 ketong kan, melila. Syah sendiri mabuk, buat apa. Tu negeri boleh kurang kami. Ya dia naik buat gas, 2 tak pekak. Pandang muka. Malah ngaji. Ngaji sekolah-sekolah dalam main. Wis semangat mengaji banyak. Itu baru betul. Ada ilmu berjaya, tak ada ilmu tak berjaya. Itu kita kena pegang. Ngaji semua saya tak boleh, saya tak boleh kaya lain. Pulung boleh. Habis kau ni, masa ustaz kau ni tak ada ilmu nak ajar mu dicil lain. Dia ikut tani, ikut Kelantan dari tu. Terbang dia ikut Yaman, ikut Mesir, ikut Maroko. Tu bawa kemah, balik kemah. Bawa kemah. Jadi Syekh Nazrul. Bawa kemah. Dia 14 tahun duduk Mesir tu, nak jadi teratur. Boleh. Gitu kot tani. Tapi kalau bagi saya, jenis mengajar kitab ni, mari belakang ni buat kemah. Cara bawa tani buat baca kitab tu. Buat panggil dengan main ibarat tu. Belah tadi kemari, tu kita nak berhati tengok. Dengan kaedah dia buat mari tu. Dia berikan jakat kosong. Hak boleh lah, hak tak boleh. Tak malah besar nak kira lah. Hak boleh tu belah tani saya dengar. Baba baba. Di bawah kemah dia buat. Di segi kaedah, kawaid. Dia ada cakap kosong, ada kaedah. Itu kemah. Bila ada kaedah dalam bacaan kita, di masa itu bukan masa kita nak tunjuk kata kita pandai. Tak. Berartinya masalah kita awak bagi itu, masalah yang tepat, yang kukuh. Marilah faham mana pun, dia tak boleh nak tolak terbalik hak kita pegang tu bila ada kaedah yang kemah. Kaedah usul fiqh, kaedah dengan kaedah fiqh, usul tafsir semua ada. Mustalah hadis. Tu kita kena mengaji kemah. Mudah-mudah dapat ingat belum. Jangan duk kira. Tak lain. Boleh ilmu kemah. Tapi tani kalau boleh kita tani ya. Bagi saya duk tengok tani kemah. Bila masuk gitu bayar kalau pulung gaji semua. 4 tahun 5 tahun pulung. Banyak boleh tani. Tani ni kena pandai. Orang boleh-boleh tu. Dia kena kota cepat ngaji macam anak. Satu jilid pertama ngaji ke telaah ni. Lepas tu kita mau jilid yang kedua telaah dulu pula. Maksudnya dalam sehari itu boleh kita baca, boleh ngaji 4 jilid. Yang anak tu talimi atau lain. Tapi bertukar-tukar. Kawan ni jilid pertama. Telaah ni jilid yang kedua, jilid 3, jilid 4. Sama naik. Rasa tak ada apa. Setahun 2 habis je lah. Ngaji kita lain pula. Gitu. Boleh sana banyak orang boleh. Tu. Banyak orang boleh. Tu ada baba su mai duk pondok saya muda tak ada 30 duk pondok ni sebulan. Tu cerita dia kata dia ngaji setakat ni 35 orang guru ngaji. Tu dia. 35 guru. Khotan kita ni saya kira lah 35 guru.
Dan ngaji 35 guru dia kata. Sampai pekan pun tak duit. Sama dengan dia, pekan tak duit. Jual apa nak. Mengapan, mangatlah, tak mangat situ. Dia diam ngaji 35 guru. Sama ada orang ke pandai, ke rumah dia pergi. Kawan tu ingat dia masalah apa. Dia pergi ngaji. Masalah ilmu kawafi, dia ngaji. Masalah ilmu wada'i, dia pergi ngaji. Sampai khatam kita tu. Dia sendiri cari ya, bukan. Maksudnya, ya kita harap orang suat. Kita suat sendiri. Setengah orang harap orang suat. Harap guru suat. You know. Kita sendiri. Kita suat sendiri. Kita cari. Boleh ilmu banyak. Tu boleh. Tak kena pulung. Tak ada orang ni lah. Sayati akhirul zaman. Qalilul ulama. Wa kasirul khutama. Tu Nabi sendiri. Menegaskan akan berlaku di akhir zaman. Iaitulah sedikitnya ahli ulama yang boleh mengupaskan kitab-kitab. Kupas kitab-kitab ni, isi kitab dia kupas. Muruk-muruk kitab dapat kupas. Dari segi ilmu fardu ain dapat kupas. Dari segi ilmu fardu kifayah dapat mengupas. Secara halusi ni tak ada. Sedikit. Wa kasirul khutaba, dan banyak penceramah. Penceramah apa hari? Sak kau lek, lepas tu senyap lagi, lek lain pula, demi gitu. Penceramah tu ramai. Cakap sedap, cakap balai. Tapi berarti tengok tak ada apa juga. Kalau hak mengaji dia berarti tengok hak poin-poin isi ilmu tu. Tak ada. Dia cakap gitu kan. Kadang-kadang beri semangat kita buat gitu, buat gini. Tapi benar, hak nak buat dengan tak apa. Kalau orang bagi lagi tak, dia utak ngaji kita ke. Tanya kita, kena asal ngaji tak? Tak. Yang nak tu talibin ngaji tak? Tak. Bahasa tu tak apa lama. Kifayatul awal ngaji tak? Tak. Faridah ngaji tak? Tak. Bahasa tu tak apa tauhid dia. Ini benar yang berlaku. Kasirul khutbah. Banyak penceramah. Kita jadi orang yang berilmu, pulung ngaji. Itu. Walaupun sedikit ulama, tapi biar ada ulama. Khutbah ramai lah apa? Khutbah. Penceramah. Nak pergi kemah iman, tak dapat. Kemah ilmu fiqh, tasawuf, tak dapat. Ini yang salah. Kadang-kadang awak keluar benar yang bercanggah akidah pun dah. Bercanggah dengan ibadah pun dah. Puan ni. Dia tak ngaji. Banyak dia dengar. Ini yang salah. Dia ada baru ni. Biasa saya duduk cerita. Apa-apa zakatul abdan. Saya tahu ni. Zakat tubuh badan. Ada sebutlah kita bekas zakatul abdan tu. Zakat tubuh badan. Dia itu zakat badan ni orang yang berat badan lebih pada 70 kilo sampai 80. 80 10 kilo tu kena zakat. Ditimbang tu banyak mana 10 kilo, kira tengok berapa duit, kilo berapa duit, beri zakat sebab berat badan lebih. Ambil kita Allah tu. Kau kena 1 kilo, setahun kali kena keluar zakat 1 kilo lebih badan berat. Tu khutbah tu. Penceramah bukan zakat abdan tu, zakat timbang kilo berat ke apa, zakat fitrah tu lah. Bulan Ramadan keluarlah zakat terah beras ke apa ke tu. Ni duk sukat timbang berapa kilo. Tu benar berlaku baru ni. Tu pak khutbah tu. Batu zakat nak beri pada siapa? Beri ke saya pun apa. Dia nak zakat pada orang susah. Itu semua mengaku. Itu tak betul. Itu khutbah lah. Duk jadi. Habis. Kata ni. Maka sesiapa yang menghendaki ia, maka hendak beriman ia. Dan sesiapa yang menghendaki ia sesiapa juga. Tu fi'il madhi juga. Maka hendaklah kufur ia barang siapa? Fi'il mudhari', masa lama amri.
Siapa yang nak kufur jadi kufur. Dia yang ikhtiar usaha jadi kufur. Dia boleh menjadikan kufur itu orang yang mau jadi kufur. Dia kira gitu. Hakikat tak ada apa Allah Ta'ala bukan Tuhan menjadi kufur ke iman. Dia tak berkait dengan hakikat lah. Dia ke kawan tu lah. Yang usaha, yang menjadikan kufur diri dia. Allah Ta'ala tak bersakut paut pun menjadikan kufur Abu Jahal. Abu Jahal tu diri yang nak jadi kafir. Faham gitu tu. Kita ada ikhtiar usaha ke arah kufur. Tapi menentukan jadi kufur tu pada azali lagi tu ada tentu. Perbuatan Tuhan. Itu hakikatnya. Kadang-kadang kita mengaku. Itu saja. Bagi dia ada. Dan firman-Nya Allah Ta'ala. Qul ya ahlul kitab. Situ dulu. InsyaAllah kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Buka lagi satu kita Idhul Bab. Enak ya? Yang pas. Satu, dua, tiga, empat. Alwa Inkar. Jadi kita sambung dengan Alwa Inkar. Muka surat 2. Bayar keempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Syekhul Musanniful Alim wa Allamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ulumina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan ahli engkar dan bantah. Ini atau kepada kata ahli ittihad dan zannaqah. Atau situ. Atau pada ahli ittihad. Jadi kalau ikutnya dia sambung sana jugalah. Segala puji bagi Allah yang disifatkan dengan keesaan dan atas dan keesaan ada di atas cara mengetahuilah akan dia oleh ahlul muayyanah, mengetahui akan dia oleh ahlul muayyanah, jadi mengetahui akan dia itu keesaan, akan dia keesaan ada tu ada yang hakiki itulah domain beliau situ. Mengetahuikan dia ialah keesaan ada, ketunggalan yang ada hakiki itu Allah Ta'ala tu oleh boleh baca ahlul muayyanah dan syuhud, maksudnya ahlul syuhud tiada di atas tujuan yang rosak yang di sisi ahli ittihad, golongan yang terpisah daripada kebenaran, kata Tuhan ini bersatu dengan makhluk. Tuhan ini bersatu dengan makhluk. Setiap makhluk itu ada Allah bersatu dengan situ. Itu salah tu. Tuhan tak bertempat di mana-mana. Tuhan tak ittihad bersatu dengan siapa-siapa pun. Dan zannaqah ni buah yang tak ada agama. Zannaqah. Lalu buah Islam liberal. Zannaqah buah Islam liberal bukan ada agama. Buah ni bukan ikut Quran, bukan ikut hadis.
bukan ikut jemaah ulama mujtahidin, bukan ikut qiyas. Yang sebenarnya nama Islam tu pun tak apa layak dah. Islam pun nak baik daripada Allah. Tapi yang bubuh Islam liberal ke apa tu sebab nak membezakan saja. Islam palsu. Islam liberal lahir daripada buah fikiran Kristian liberal. Bebas. Dia tak ikut kita Injil ke apa, bebas pun nama Kristian juga, ikut nafsu mereka. Itu buat zannakoh. Islam liberal termasuk buat zannakoh. Buat yang tak ada mana-mana pegangan daripada agama Islam yang sebenar. Tak ada tauhid dalam hati buat zannakoh. Istilah ulama dulu bagi zannakoh. Hak belakang ni ulama belakang panggil munafik. Wah yang menzahirkan Islam, pura-pura Islam, hak sebenarnya dalam batin hati penuh dengan kufur, dengan kafir. Itu buah munafik. Itu buah munafik ni. Selindung dengan pura-pura Islam. Hak yang betulnya tak ada selindung ke mana dalam batin kafir. Engkar habis. Tu engkar habis hak agama secara dalaman. Itu panggil munafik atau zannaqah. Dan ahli engkar. Buat ni. Itu ada tujuan mewasakkan tu. Ahli engkar. Buat yang engkar, golongan yang engkar. Tak mau terima. Tu. Macam wahdatul wujud apa semua tak mau terima, tolak. Ada setengah kata wahdatul wujud sama dengan pahaman Kristian lah apa. Bukan boleh sama gitu. Kena ngaji lah. Wahdatul wujud ahli tasawuf, tambah hakikat ni kok mana kena ngaji mulai lah. Bukan boleh pergi pelagai kodang gitu dengan tak kenal tu. Tu ada tu rujuk ahli tasawuf hakikat ni lah. Dan bantah ahli bantah. Itu tujuan yang merosakkan tu ahli bantah. Kerana ilat dia kerana bahawasa tiap-tiap sesuatu. Jadi tiap-tiap sesuatu itu tiap-tiap sesuatu ni secara panggil apa, secara tumpanan lah. Tiap-tiap sesuatu ni, tiap-tiap sesuatu yang secara tumpanan, macam kita makhluk ni, itu daripada pihak dirinya dengan tiap sesuatu. Tiap sesuatu tu tiada maknanya ma'dum mahdud. Ketiadaan yang semata-mata kita semua. Tak layak makhluk ni dikatakan wahdatul wujud. Tak layak. Memang tak bersangkut makhluk kita dengan wahdatul wujud dah. Kita ni ma'dumul mahdud. Ketiadaan semata-mata. Itu panggil tiada. Dobit situ ma'dumul mahdud. Ketiadaan semata-mata. Itulah keadaan gelukan. Yang wahdatul wujud ni tunggal yang ada hanya zat Allah Ta'ala yang maha suci daripada kekurangan. Tidak ada sifat-sifat mustahil, tidak sifat yang tak layak bagi dia, zat Allah. Yang layak kita sebut wahdatul wujud, tunggal yang ada. Lain semua ma'dumul mahdud. Itu layak. Kita semua dikatakan ma'dum mahdud, itu layak. Memang sesuai. Dan hapus ia tiap-tiap sesuatu ni yang secara tumpanan ni kita semua ni memang hapus
fana, tidak ada apa-apa. Walaupun kita ada lah ni, ada secara tumpanan. Allah, tumpah Allah, tumpu pada Allah. Dia panggil fana juga. Asal fana, walaupun ada lah ni pun sementara dia kira fana juga. Kerana balik awal fana, hapus. Ada sementara ni pun dia kira termasuk dalam hapus. Kerana di ujung akhir kita hapus. Di akhir kita hapus, lenyap juga tak ada apa. Ni dia ni. Kena-kena tu. Sebab itu kena hakikat ketuhanan yang kita yang sepatut kita ketahui. Hakikat makhluk yang kita kena ketahui. Maka di masa itulah baru kita orang kata pijak di bumi yang nyata. Kalau kita tak tahu hakikat ketuhanan yang selayak dengan dia, yang sepadan dengan dia, yang patut kita tahulah hakikat sebenar mana kita tahu. Hak sebenar-sebenar yang padan yang kita ambil tahu ialah hakikat makhluk pun bukan kita tahu ke semua, tapi boleh kita tahu kedudukan kita baru tahu. Ni tak tahu Tuhan pun tak tahu, makhluk pun tak tahu. Bagai hidup gitu ya, amat rugi hidup dunia. Yang tak reti beza di antara hak dan makhluk. Hak Allah Ta'ala, makhluk dia tak kenal, jadi rugi ya. Jadi hidup dia disusun tak betul dalam dunia ni. Dia tak dapat melahirkan dia seorang hamba Allah, jadi rugi. Tak melahirkan dia seorang yang duduk makau ubudiyah dengan Allah, amat rugi. Amat rugi lah. Makau kehambaan tu. Dan sungguhnya ia mana ia tiap-tiap suatu secara tumpanan tu. Tiap suatu yang tumpanan dengan ada Allah, dengan diadakan oleh Allah itu. Dengan ada Allah, dengan diadakan oleh Allah itu. Itulah kita jauh ingat udah ni. Kena ngaji, boleh baca. Baru kemah. Untuk orang awal ramai pada orang khawas. Orang awal ni orang seramai. Duduk kok kapung. Duduk kira peramuk opok col. Tu, hak tu ramai ni. Opok col dia tak lupa. Semayang dia lupa lagi buat ni. Semayang lupa, opok col janganlah. Tak lupa lah. Kita ada lupa lagi, tinggal kok masjid, kok surau. Tapi opok col tak lupa. Buat ni, buat orang awam ni, ramai buat ni kita dah dulu. Baca kita jawi-jawi, kita arah, tak apa nak erti. Dengan ada Allah Ta'ala, dengan diadakan Allah Ta'ala itu, mawujud zat yang ada. Mawujud ni kena zat Tuhan. Tu kata Allahu mawjudun yattasifu bisifatil wujud. Allah mawjudun Allah Ta'ala itu yang ada. Yattasifu yang bersifat ya Allah bisifatil wujud, dengan sifat wujud. Dengan sifat ada. Tu kena ngaji sifat apa ni mutahid pula lah. Wujud tu sifat hal kah? Wujud tu sifat amru ikhtibari kah? Kena ngaji mutahid pula sifat 20. Ni dia. Tu kerja kita kerja ngaji. Tu ada ilmu beramal. Tu saja. Tak jadi bapa. Ada ilmu beramal. Nak makan minum teruk kira tu benar. Benar remeh temeh makan minum tu. Muntahika Allah. Hak tu lebih penting dalam kehidupan kita.
bila mentauhidkan Allah, hubungan diri dengan Allah yang sempurna. Bukan Tuhan Allah lapar, mati kering gitu je. Tak ada seorang mati kering. Orang yang mentauhidkan Allah, yang duk makan kudiah dengan Allah tak ada. Oh, ni kadang-kadang makanan puak ni lagi special. Puak yang mentauhidkan Allah makan kudiah ni special makanan dia. Ada setengah kenal kenyang dengan zikir pun ada. Tulang kita awliya Allah tu buat ibadah 15 hari 15 malam. Kawan pergi tengok dapur, riuk duk cekuk kan, melanggar duk sakut di dinding. Dapur tak ada abu pun, dapur kayu. 15 hari malam buat ibadah. Makanan dah berapa? Tak tahu dia. Dia kenyang dengan zikir, dengan selawat itu. Kerana kenyang perbuatan Allah, bukan makan nasi itu. Nasi itu dia sebab beradat, menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga. Dia bukan perbuatan Allah, bukan masa minum air. Air itu dia sebab ya. Itu luar biasa ada wali Allah. 15 hari bermalam. Boleh buat amal ibadah, mayang fardu, mayang sunat, berzikir, berselawat. Ada sebelah kita awliya illah. Aduh. Apa dia bakal Allah Allah. Tapi Tuhan beri kenyang. Ya pentingnya Tuhan beri kenyang. Rasa kenyang, hilang dahaga. Tak akan tak minum tak apa dah. Tak diri serabut kan. Tapi Tuhan beri derajat kita tak dapat. Ya kita kena makan lah. Mereka awal-awal bukan kawas. Ini dia. Tu. Ada setengah makan jugalah, tak luar biasa ada sangat. Makan sebiji wah kurma. Kenyang daripada pagi, bukan makan sahur sampai petang. Makan biji wah kurma. Seteguk air. Boleh hidup. Tuhan beri. Tak apa. Itu kurnia daripada Allah semua. Tapi kita tak sampai darjah tu. Jauh ni. Tapi nak cerita ada manusia yang sampai. Tentera yang pergi perang di Tabuk tu. Beribu orang. Hanya dibawa bekal dengan seguni buah tamar. Maka dia punya komando tentera masa perang Tabuk. Dia bagi seorang sebiji buah tamar lah tafsir Sawi tu. Sebiji 10 orang tentera makan. Biji buah tamar kita buka puasa 10 butir. Tu pun tak kenyang ni 10 butir buah tamar. Ni seorang satu biji. Beri amanah. Nak pergi Tabuk jauh daripada Madinah Tabuk lah. Lakah pada pasir pergi perang dengan puak tentera. Itulah kita tafsir sebut. Jadi kau ni kulung isak-isak. Beri ke mana pula? 10 orang satu biji buah tamar. Buah tamar beri kenyang ke lah tak lah beri kenyang. Lakah kena pasir. Tentera Rom dengar takbir, cabut lagi. Ini bukan manusia ni, pada jin bumi yang keluar ketiga terbit mari. Lari putus gatai di kaki tu, dia pertama gatai. Bunyi takbir tu. Takut dah. Ada orang ni besar. Perhimpunan apa punya takbir. Kita apa ni perhimpunan apa beri semangat rakyat Palestin berjuang, jangan takbir. Ada juga pesan gitu ada. Datang apa takbir tu yang berkat tak mau takbir. Allahu Akbar. Duk baca lah mayang tu takbir tu ihram, tapi kita kulak bermula Allah Taala tu akbar. Allah mubtada, akbar tu isim tafdil. Yang isim tafdil akbar, yang maha agung, yang maha besar. Pasal apa? Tak boleh nak kata Allah akbar ni. Duk sekat dalam perut dia nanti apa? Mungkin sifat munafik duk tebal lagi orang ni. Siapa nak kata Allah akbar pun jadi terketar-ketar takut. Ada setengah kecilan seluar pada dengar Allah akbar. Belah tu nak masuk surga.
Saya harap Allahu Akbar bertakut nak bertakbir berdegar-degar. Betul. Tentera Islam ni takbir Allahu Akbar tu. Tentera Rom cabut lagi, tinggal ghanimah ditabuk, tak kena perang. Tapi bila perang Tabuk ni perang yang paling dahsyat dalam sejarah peperangan Rasulullah. Musuh kemarau tak ada makanan, dia arah ke perang Tabuk, langkah pada pasir. Tu tentera Tabuk, tentera Islam. Kau cerita sejarah tu Allah. Itu kata sahabat Nabi semuanya wali Allah, bukan orang mereka biasa. Sebab itu mana-mana orang mencela sahabat Nabi, dia menempah neraka kalau mencela sahabat Rasulullah. Sebab mereka wali Allah. Itu hebat. Jadi ya. Dan selawat dan salam setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdil anbiya'il mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Wa hab lana ya wahhab wa ilman wa hikmatan warzuqni ya razaqul lana musahala. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik fi umrana wa fi sabana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi rabbil alamin. Bisa akhir kuliah pagi ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi